Assalamualaikum kepada Encik Muhammad Hussein. Kami daripada kumpulan 8. Kumpulan kami telah memilih topik teknik berfikir The Six Thinking Hats. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan setiap ahli kumpulan. Yang pertama iaitu Nur Fazila. Beliau akan membintangkan topik pengenalan, manakala Jaimah serta Ain Farhana akan membentangkan topik bagaimana teknik ini berfungsi. Seterusnya, Nur Aida Umaira serta Rozalina akan membentangkan bagaimana pengaplikasian teknik ini dalam dunia sebenar, manakala saya akan membuat sedikit rumusan mengenai video yang berkaitan dengan teknik berfikir ini, serta terakhir sekali Nur Liana Idayu akan membentangkan bahagian penutup. Hai, nama saya Nur Fazila binti Mat Yusof. Okey, untuk pengenalan Six Thinking Hat ni, Edward de Bono memperkenalkan teknik berfikir ini pada tahun 1985 melalui buku tulisan beliau bertajuk Six Thinking Hats. Prinsip sistem ini mengenai fungsi otak berfikir dengan cara yang berbeza, yang mana boleh menjadi kritikal, positif, emosional, rasional, kreatif dan mengawal. Dr. de Bono mengenal pasti cara berfikir yang biasanya kita lalui dari satu ke satu masa yang lain secara tidak sedar. Beliau mencadangkan untuk membuat perubahan pemikiran secara sedar, disengajakan dan disusun bertujuan untuk mencipta idea dan menyelesaikan masalah. Analogi topi tersebut ialah anda boleh memakainya dan melepaskannya dengan sengaja. Dengan setiap topi, anda mengambil peranan berfikir bahawa anda boleh berubah secara tersedar dan berurutan. Tujuannya adalah untuk melihat masalah dari sudut pandangan realiti yang berbeza tanpa menilai. Ini seperti brainstorming tetapi dengan peraturan. Masing-masing dari 6 topi warna yang berbeza, dan setiap warna Hai, nama saya Jaimah binti Bujang, matric number GA04677. Saya akan menerangkan jenis-jenis topi yang terdapat di dalam Six Thinking Hat. Yang pertama adalah topi putih. Topi putih adalah mengenai maklumat. Semasa topi putih digunakan, semua orang memberi tumpuan secara langsung dan eksklusif pada maklumat. Topi putih biasanya digunakan semasa permulaan sesi berfikir sebagai latar belakang pemikiran yang akan berlaku. Topi putih juga dapat digunakan semasa akhir sesi sebagai penilaian. Bahagian topi putih yang sangat penting adalah menentukan maklumat yang hilang dan diperlukan. Tenaga topi putih diarahkan untuk mencari dan meletakkan maklumat. Manakala yang kedua adalah pemikiran topi merah. Topi merah mengenai emosi dan perasaan dan aspek pemikiran yang tidak rasional. Topi merah menyediakan kaedah yang mudah bagi pemikir untuk menukar dan keluar dari mod perasaan dengan cara yang lebih berarah. Topi merah merangkumi dua jenis perasaan yang luas. Pertama, ada emosi biasa seperti rasa takut dan tidak suka dengan perasaan yang lebih halus seperti mencurigakan. Kedua, terdapat pertimbangan kompleks yang merangkumi jenis perasaan seperti firasat, intuisi, rasa estetik dan jenis perasaan yang lain yang tidak dapat dilihat. Yang ketiga adalah topi hitam. Topi hitam mementingkan pemikiran dengan cara berhati-hati. Pada tahap tertentu, kita perlu memberi pertimbangan terhadap aspek risiko, bahaya, bintangan, masalah yang berpotensi dan kelemahan cadangan. Adalah tidak bijak untuk meneruskan cadangan kecuali jika pertimbangan penuh telah diberikan. Topi hitam berusaha mengelakkan bahaya dan kesukaran. Topi hitam menunjukkan perkara yang perlu diberi perhatian kerana mungkin lemah atau berbahaya.
Ia juga menarik perhatian kita kepada perkara yang boleh merugikan dan yang boleh menyebabkan kegagalan. Baiklah, itu sahaja. Assalamualaikum. Nama saya Ain Farhana binti Juma. Saya akan menerangkan tentang peranan topi berwarna kuning, topi berwarna hijau dan topi berwarna biru. Untuk topi berwarna kuning, peranannya adalah pemikiran yang positif dan membina, serta menyiasat dan meneroka nilai dan kebaikan idea yang dianjurkan dalam perbincangan. Contohnya, setiap idea yang dilontarkan dalam perbincangan akan dinilai dan ditelitikan untuk mencapai visi dan misi yang telah dilaksanakan. Bagi peranan topi berwarna hijau, ia adalah pemikiran yang kreatif, di mana ia sentiasa mengkaji masalah yang berlaku di sekeliling dari masa ke semasa. Pada masa yang sama, ia akan cuba mencari alternatif atau jalan penyelesaian yang terbaik untuk digunakan pada masa yang akan datang. Bagi peranan topi biru pula, ia merupakan kawalan dan ia hanya fokus kepada apa yang diperlukan, sentiasa mengawal keadaan sekeliling, serta topi biru ini boleh menghentikan hujah dan menegakkan disiplin, serta boleh mencelah bagi mengawal keadaan perbincangan. Assalamualaikum. Saya Nur Aida Umairah binti Abdullah, GA 0467 Saya akan mengulas sedikit tentang cara-cara menggunakan topi Six Thinking Hat. Terdapat dua cara asas untuk menggunakan topi. Yang pertama, penggunaan secara tunggal. Yang kedua, penggunaan secara berurutan. Saya hanya akan mengulas sedikit cara asas pertama, iaitu penggunaan secara tunggal. Dalam penggunaan secara tunggal ini digunakan untuk meminta jenis pemikiran. Dalam penggunaan tunggal, topi digunakan sebagai simbol semasa, perbualan atau perbincangan sehingga sampai pada titik di mana ada keperluan untuk memilih dalam menghasilkan pilihan idea yang baru. Sebagai contoh, saya rasa kita memerlukan pemikiran topi hijau di sini. Kemudian dalam pertemuan dan perbincangan yang sama, tindakan lain dicadangkan. Contoh ayat digunakan, mungkin kita harus mempunyai topi hitam mengenai hal ini. Ini adalah salah satu contoh perbualan penggunaan secara tunggal ini. Jika tidak menggunakan analogi warna topi ini bagi menyampaikan tujuan ketika mengajukan sesuatu permintaan, ketika perbincangan, akan menjadi terlalu secara berterus terang dan bersifat secara peribadi. Contoh ayat ini. Kita memerlukan sedikit kreativiti di sini. Atau ayat dia, jangan bersikap negatif. Okey. Ketika Ron Barbero, iaitu ketua syarikat Prudential Insurance, dia pernah berinteraksi dengan pekerjanya dengan mencadangkan beberapa idea. Pekerjanya berpendapat bahawa idea itu berisiko, mungkin tidak sah dan tidak disukai oleh ejennya. Dia mendengar dengan teliti dan kemudian berkata, ya, itu pemikiran topi hitam yang baik. Sekarang mari kita cuba menggunakan topi kuning pula. Itu contoh ya. Okay. Sebagai contoh, negara Jepun. Jepun kan tidak suka mengkritik apa sahaja dikatakan oleh majikan. Jadi, topi memberikan isyarat natural yang membolehkan untuk memberi komen dengan cara yang diterima baik. Sebagai contoh ayat saya iaitu, Encik Shinto, saya ingin memikirkan topi hitam di sini. Itu saja pengulasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rozalina binti Ismail, GA 04590.
sekarang saya ingin menerangkan cara menggunakan topi-topi Six Thinking Hats. Cara asas yang pertama telah dibentangkan oleh Nur Umairah mengenai penggunaan secara tunggal. Kemudian saya pula menerangkan cara asas yang kedua, iaitu penggunaan secara berurutan. Okey, topi juga boleh digunakan satu demi satu mengikut urutan tertentu. Topi apapun boleh digunakan sekerap yang anda suka. Tidak perlu menggunakan setiap topi. Urutan boleh terdiri daripada 2, 3, 4 atau lebih topi sehingga objektif sepakat dapat dicapai. Terdapat dua jenis urutan, iaitu berkembang dan praset, iaitu ditetapkan awal. Okey, maksud urutan berkembang, anda memilih topi pertama yang disediakan oleh fasilitator. Apabila topi selesai, topi seterusnya dipilih dan seterusnya. Okey, walau bagaimanapun, ada kemungkinan ahli kumpulan akan menghabiskan begitu banyak masa untuk menentukan topi yang mana akan digunakan seterusnya tanpa memfokuskan pada topik perbincangan atau siapa pun yang memilih urutan topi itu dilihat dan cuba memanipulasi mesyuarat untuk mendapatkan hasil yang diinginkannya secara peribadi. Oleh itu, lebih baik berpegang pada jenis urutan praset, iaitu ditetapkan awal. Okey, urutan praset disusun pada awal mesyuarat, topi biru di awal dan akhir perbincangan. Urutan disusun terlebih dahulu dan kemudian diikuti variasi kecil dibenarkan bergantung pada output dan keputusan perbincangan kumpulan. Sekian, terima kasih. For 2,400 years, we have been using argument as a way of discussing or exploring a subject. Argument is actually a very primitive and inefficient way of exploring a subject. In argument, it's mainly negative, mainly attacking, and there's no constructive effort, no design effort. There is an alternative to argument where everyone at any one moment is thinking in parallel, constructively. This is the 6 hats. Each hat is a symbol of a mode or direction of thinking. The white hat for information, the red hat for feelings, the black hat for critical thinking, the yellow hat for benefits, the green hat for creativity, and the blue hat, the organizing hat. That's now very widely used worldwide. So instead of people attacking each other and point scoring, cooperatively they're helping open up the subject, explore the subject. This method is now very widely used at top economic meetings by 4-year-olds in school, major executives, and so on. So 6 hats, a very different approach to exploring a subject from argument. You don't just say that's wrong, and try and prove your point. You open up, you explore it. Under the yellow hat, you'd say, there are these benefits, and I see these benefits and those benefits. And the black hat, you see these dangers, and so on. Green hat could be, here's another way of doing it. Here are some alternatives. Here are some new ideas. So it's a very practical, very simple way, very widely used now, of any sort of discussion, any sort of exploration at any level, whether it's top executive level, whether it's shop floor level. And indeed, we've had occasions where unions have said to management, we will not negotiate with you unless you use the 6 hats, the parallel thinking. The key word there is parallel. Parallel means that you're thinking in the same direction, but the directions change. So you can get across your point of view, and get across a critical point of view under the black hat, and so on. So that's the 6 hat system. And it's now widely used, needs training, needs formal training, but then is very easy to use. Seterusnya, kami ingin berkongsi video oleh Dr. Edward Di Bono, iaitu tokoh yang menemui dan mengajar teknik berfikir
Six Thinking Hat ini. Menurut beliau, kita telah menggunakan teknik berhujah ketika berbincang dan meneroka satu subjek sejak 2,400 tahun yang lalu. Teknik berhujah ini adalah tindakan yang primitif, tidak efisien ketika meneroka satu subjek kerana sering ketika berhujah akan ada negativiti, menyerang antara satu sama lain serta ia merupakan usaha yang tidak konstruktif dan membina. Oleh hal yang demikian, Dr. Edward Di Bono mencadangkan teknik berfikir secara paralel yang bermaksud berfikir dan melihat satu perkara pada arah yang sama. Sila tonton video ini untuk mendengar perbincangan oleh Dr. Edward Di Bono mengenai teknik berfikir ini. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nurlana Idayu binti Zainal Abidin. Untuk ini saya akan menerangkan slide untuk nombor 8. Okey, slide nombor 8 ialah Six Thinking Hat Edward Di Bono. Okey, di sini adalah summarize untuk semua slide yang telah kawan-kawan saya telah bentangkan tadi. Okey, keperluan untuk teknik Six Thinking Hat ini didasarkan pada pemahaman tentang bagaimana bahan kimia otak berubah dengan cara berfikir. Okey, memang telah terbukti dengan menggunakan kaedah ini banyak syarikat-syarikat besar yang telah berjaya dan telah mendapat mengurangkan masa yang diperlukan untuk perbincangan projek multinasional dari 30 hari menjadi 2 hari sahaja. Ini juga telah meningkatkan produktiviti syarikat serta mengurangkan kos. Perbezaan pendapat dan berhujah bukan sahaja suatu tindakan tidak cekap, malah tidak berkesan dan ia memperlahankan proses membina ataupun proses untuk membuat sesuatu projek. Bila kita menggunakan pemikiran selari melalui kaedah Six Thinking Hat dengan cepat, menggantikan konflik perbezaan pendapat di seluruh dunia, banyak golongan elit yang terdiri daripada eksekutif kanan di syarikat-syarikat besar seperti Siemens, NTT, ABB hinggalah kanak-kanak prasekolah dapat mempercepatkan proses membina ini.